Tarikat Naqsyabandiyah Aliyah ni pun tu yang kita pening. Mula-mula diharamkan. Lepas tu dibincang balik, kekal. Lepas tu bincang balik, kekal. Lepas tu kata diboleh diamalkan selagi mana tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Lepas tu ada yang kata, oh maksudnya dah boleh diamalkan. Saya bila baca kenyataan tu, dia bukan boleh diamalkan sebab dia ada letak syarat. Selagi mana tidak bertentangan. Jadi bila dia buat keputusan macam tu, kita kena tahulah mana satu yang bertentangan, mana satu yang tak bertentangan. Kerana ini bukan fatwa. Mana boleh kita bagi fatwa ke orang awam, boleh amal selagi mana tak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Mana orang awam nak tahu benda tu bertentangan ke tak bertentangan? Kita lah kena verify. Kita kena verify dulu. Senaraikan yang mana yang bertentangan, yang ni tak boleh. Boleh tak lepas ni orang kata Syiah boleh diamalkan selagi tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Maka kita nak kata, oh Syiah tak sesat. Sebab ada kata boleh diamalkan selagi tak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Betul lah, Syiah ni walaupun dia sesat, tapi ada tak amalan dia yang tak bertentangan dengan Quran dan Sunnah? Ada. Ada amalan dia yang tak bertentangan. Tapi ada tak yang bertentangan? Ada, sebab tu kita kata dia sesat. Jadi itulah yang menyebabkan kami di KUIP ni, saya bincang dengan Mufti, sebab Mufti ada keluar satu statement, dia kata dia nak buat satu wacana. Lepas tu saya bincang dengan Mufti, Datuk Mufti, saya kata buat wacana ni macam mana? Perlis nak buat ke? Dia kata eloklah KUIP yang buat, College Universiti buat, sebab ini tempat akademik. KUIP ni tempat akademik, College Universiti Islam. So isu-isu semasa berkaitan dengan Islam ni kita ambil tindakan proaktif lah. Jadi sebab tu kita nak dialog. Siapa yang kita panggil? Orang yang pernah bentang dalam banyak program tentang tarikat ni kita panggil, yang dia lah. Sebab dia pun ada penulisan, ada jurnal, dia pun ahli fatwa. Dikatakan dia juga bentang dalam majlis MKI tu, Majlis Kebangsaan untuk Hari Islam tu, dia kata dia yang bentang. Kita panggil orang yang sesuai lah, tapi dia tak mau. Dia tak mau, dia menolak, dia kata dia penjawat awam. Bukan dia katalah, saya baca ARG punya statement. Dia kata tak sesuai sebab penjawat awam. Saya pun pelik juga lah. Kita bukan suruh dia lawan kerajaan, kita suruh dia pertahankan keputusan MKI yang kita suruh dia hurai kan. Itu je. Dialog kan. Saya pun penjawat awam juga, tuan-tuan penjawat awam juga. Salah ke kita berdialog? Kalau pensyarah tak salah, KPI kot. Tapi itulah, itu alasan dia, terpulang kat dia lah. Cuma orang lain kata setuju. Kita tunggu. Mudah-mudahan ada sinar lah untuk dialog ni dibuat. Sebab beberapa kenyataan-kenyataan daripada buku pemimpin tarikat berkenaan dan ceramah-ceramah yang kita tengok memang ada bermasalah. Memang bermasalah. Sebab kami dah ada tim kami duk tengok kan, memang bermasalah. Jadi sebab tu kita nak buat dialog tu. Jadi alhamdulillah wakil kita Ustaz Salman dia ready lah. Dia kata okey, kita boleh dialog. Sebab kita bukan nak cari menang kalah. Kita nak tengok betul ke tak dia ni boleh diamalkan. Ni agama ni. Ni agama tuan-tuan. Kalau terbukti kami salah, memang tarikat tu berada di atas kebenaran, kita pun happy. Kita bukan suka nak sesatkan orang. Kita pun happy bagi tahu kat kita. Ni apa makna? Sebab kita bila kita baca buku dia, banyak problem. Banyak problem, banyak benda-benda yang bermasalah, tak selari dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bayangkan kalau orang awam baca benda ni. Kan? Jadi sebab itu kita nak tanya penjelasan supaya orang boleh tahu, orang boleh dapat panduan apa maksud sebenarnya. Sebab dia orang kata ahli sufi ni bahasanya lain sikit. Kita nak belajar lah. Itu saja. Bukan kita nak sesatkan orang. Dah. Kita nak tahu penjelasan. Sebab bila tarik fatwa yang sebelumnya, kena bagi penjelasan. Sebab kalau bila tarik keputusan sebelum, sama ada keputusan yang dulu salah ataupun ajaran tu telah dibetulkan setelah kenal pasti kesalahan dia orang. Betul tak? Jadi kita nak tahu yang mana satu ni. Keputusan dulu salah ke? Kalau salah, bagi tahu kat mana salahnya. Sebab fatwa negeri, Sarawak ada, Pulau Pinang ada, Perak ada, Perlis tak ada. Perlis belum ada. Sebab kita tak dengar lagi tarikat tu ada kat sini. Kalau tak silap saya, beberapa negeri. Sarawak lagi didetailkan apa masalah tarikat ni sehingga dihukumkan sesat. Ada yang siap warta lagi fatwa tu, boleh diambil tindakan undang kalau dilanggar fatwa tu.
Jadi elemen-elemen tu dia siap letak elemen yang mengatakan ajaran tu sesat. Elemen ni silap. Maksudnya elemen ni dulu sesat, sekarang tak sesat ke? Ataupun dulu silap buat keputusan ke? Ataupun tarikat tu telah buang semua elemen-elemen sesat ni ke? Kita tak tahu. Dia tak boleh, zaman ni tak boleh kata ikut je lah, jangan banyak tanya. Banyak tanya lemahlah iman. Itu bukan zaman kita dah sekarang. Zaman kita nak tahu. Kan? Kita nak tahu. Kenapa? Bagaimana? So kena jelaskan. Sebab kita bayar cukai. Mereka dibayar, bentang apa betul dibayar. Bayar tu dengan duit cukai. So kita nak tahulah. Bagi penjelasan. Sebab tu fatwa Perlis pun ada kan sesi penjelasan fatwa. Dekat radio ada kan, kadang dibuat program pembentangan fatwa. Kita bagi. Kerana kita nak bagi orang faham.